Alhamdulillah, takdir Allah ni peperangan tu menang. Walaupun diganggu daripada dalam ni, menang. Lepas habis perang Khandaq tu saja, Rasulullah tak buka baju perang dia. Rasulullah kata, jom kita pergi talau kampung Yahudi pula. Jom kita serang kampung Yahudi. Sebab tak boleh duduk lah, tak boleh duduk orang macam ni. Tikam daripada belakang, orang kata kan, kalau dia duduk senyap-senyap, dia memang buat masalah selalu. Tapi tak adalah sampai kata mengancam keselamatan ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Amma ba'du, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. InsyaAllah malam ni saya akan baca surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr yang maksudnya pengusiran. Pengusiran yakni Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir diusir daripada Madinah. Diusir itu kerana khianat. Khianat akan perjanjian. Duduk di Madinah susah senang bersama. Walaupun lain-lain agama okey je, lain-lain agama tak ada masalah. Nanti ada pasangan dalam agama. Lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Itu tak ada masalah. Namun benda yang disepakati bersama pada keamanan, kesejahteraan, makan nak kenyang, tidur nak lena, itu semua bangsa, semua agama nak benda tu, maka benda tu kena pertahankanlah. So di Madinah ni siapa pun duduk masa tu nak selesa, nak aman, tidur nak lena, makan nak kenyang, kena pertahankan. Tiba-tiba benda tu Madinah di dalam peperangan Khandaq atau peperangan Ahzab, Yahudi Bani Nadir ketika orang-orang Arab lain musyrikun kepung Madinah, dia di dalam, dia tikam daripada belakang, dia khianat, tak pertahankan Madinah. Alhamdulillah, takdir Allah ni peperangan tu menang. Walaupun diganggu daripada dalam ni, menang. Lepas habis perang Khandaq tu saja, Rasulullah tak buka baju perang dia. Rasulullah kata, jom kita pergi talau kampung Yahudi pula. Jom kita serang kampung Yahudi. Sebab tak boleh duduk lah, tak boleh duduk orang macam ni. Tikam daripada belakang, orang kata kan, kalau dia duduk senyap-senyap, dia memang buat masalah selalu. Tapi tak adalah sampai kata mengancam keselamatan ni. Orang kata keselamatan ni dia benda yang sampai tak boleh tolak ansur. Dia tak boleh tolak ansur dah. Oleh sebab itulah diusirnya Yahudi daripada Madinah. So pengusiran ini dirakam di dalam surah ini, surah Al-Hasyr, pengusiran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Telah bertasbihlah kepada Allah, yakni mensucikan Allah, oleh sesiapa yang di langit dan di bumi. Apa-apa yang di langit dan di bumi, yakni malaikat dan makhluk-makhluk lain, semua kagum kepada Allah. Tasbih yakni kagum kepada Allah pada tak ada kekurangan, tak ada kelemahan. Nak kata apa? Maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah daripada segala kekurangan. So makhluk yang di langit dan di bumi semua bertasbih. Dan dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Maha perkasa lagi maha bijaksana, yakni kuat, tak terkalahkan, cerdik, bijak. Sehingga dua sifat ini bila bergabung memang menghasilkan sesuatu yang tak terkata apa. Kuat, bijak, digabungkan. Wa huwal azizul hakim, dia maha perkasa lagi, menghasilkan sesuatu yang kalau kita katakan cantik lah maksudnya. Sebab kalau kuat saja tapi tak bijak, kuat, dia kuat tapi orang kata macam-macam. Sebab tindakan tak bijak, orang tak suka juga. Dia memerintah lah tapi
Macam banyak yang tak bijak. Orang cekai, orang kata. Atau ada yang lain pula, bijak cakapannya dengan fakta, dengan kajian, dengan dalil, dengan hujah, tapi tak kuat. Melantak dia ceramah, dia ceramah, dia diam. Dia tak kuat, tak ada kuasa maksudnya. Orang kata juga, tak boleh pakai juga. Namun Allah Subhanahu Wa Taala, wa huwal azizul hakim, dia maha perkasa, kuat, tak terkalahkan dan bijak. Digabung sekali. Itu yang akhirnya tak terkata apa tu? Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Merenung apa yang berlaku dalam alam ini. Maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci. Sebab tindakan tu dengan kekuatan dan kebijaksanaan. Okey, kekuatan Allah dan kebijaksanaan ada pada cerita pengusiran Yahudi ni. Di mana? Jom kita tengok. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awwalil hasyr. Dialah yang mengusir orang-orang kafir ahli kitab daripada kampung halaman mereka untuk usiran kali pertama. Dialah, yakni Allah. Baik, besar sangat Yahudi ni sampai Allah kena turun. Nanti Allah sebut sebab ada sangkaan-sangkaan yang kata tak boleh. Yalah, kalau kerja kamu tak boleh, tapi huwallazi, dialah yang. So bagi Allah tidak ada yang mustahil. Situ benar tak? Allah kalau dia nak buat, nanti dikatakan orang Islam tak sangka. Orang Yahudi pun kata kami kuat, takkan kalah juga, sebab ini kerja Allah. Ini kerja Allah, tidak ada yang mustahil. So terus diletak huwallazi akhrajal ladzi, dialah yang telah mengeluarkan orang-orang kafir ahli kitab. So istilah ni seketika kafir ahli kitab, maksudnya kafir ada ilmu, ada maklumat, tapi kafir macam mana tu? Dia ada maklumat betul. Bani Israel tu keturunan Nabi, anak cucu Nabi Allah Yaqub, betul. Ahli kitab maksudnya orang ada ilmu. Yahud itu nisbah kepada anak Nabi Allah Ishaq, cucu Nabi lah, maksudnya anak Nabi. Tetapi ilmu atau keturunan atau gelarannya berilmu tidak memadai kalau dia tidak beramal. Kalau sekadar bermaklumat, ada ilmu, tapi perbuatannya bercanggah dengan apa yang dia tahu. Di situ yang akhirnya wallazi akhrajal ladzina kafaru, dialah yang telah mengeluarkan orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab. So kafir juga. So ada ilmu satu tapi kena amalkan. Seperti iblis ada ilmu, tahu mula-mulanya gelarannya malaikat, tetapi wastakbara wa kana minal kafirin, kufur, enggan kufur, jadilah dia tergolongan dari kalangan orang-orang kafir. So cuma seketika lah, sayanglah kita kata ada ilmu, kita tak ada ilmu, nak belajar sana belajar sini, siapa dia lagi syekh, siapa dia tu guru, kita gagah juga sebab tak ada ilmu. Dan kita pun dapat ilmu, kita pun amalkan, alhamdulillah, itu yang terbaik. Sebab itu beriman, beramal soleh, beriman, beramal soleh. Untuk usiran kali pertama, diusir mereka untuk usiran kali pertama yakni di Madinah. Kali kedua yakni zaman sahabat. Usiran kali pertama li awwalil hasyr, tafsiran pertama yakni di zaman Nabi lepas peperangan Khandaq. Usiran kedua zaman sahabat. Nabi sebelum wafat pun Nabi pesan akhrijul yahuda wan nasara min jaziratil arab, keluarkan Yahudi dan Nasrani daripada tanah Arab. So disempurnakan oleh para sahabat. Selepas pada itu maka usiran kali kedua lah, tafsiran pertama. Tafsiran kedua, usiran kali pertama li awwalil hasyr di dunia, usiran kali kedua di akhirat. Kali pertama di dunia zaman Nabi diusir, hinalah maksudnya, seksalah, pedihlah, sakitlah. Kali kedua di akhirat, yakni ketika bangun daripada kubur, ketika nak pergi ke mahsyar. Bangun daripada kubur, dia bukan tercegat di situ. Semua kita apabila bangun daripada kubur kena pergi ke mahsyar, ada jarak dia. Maka orang beriman kalau nak pergi kepada mahsyar, dia pergi dalam keadaan terang, sehingga nuruhum yas'a baina aydihim, cahaya akan menerangi hadapan mereka. So dia melangkah, dia tahulah nak imbang tu. Sebab kita ni yang tak jatuh sebab boleh imbang lagi, lubang ke lompak ke apa ke, okey lah.
Sementara orang-orang Yahudi dan orang-orang yang seumpamanya bangun daripada kubur gelap, tapi tak boleh cegat situ, kena pergi situ yang dia kena hambat. Bangun tercegat situ, duduk jalan. Wah, di situ yang dia kena hambat. Maka dia jalan keadaan gelap. Bila gelap, dia kena melangkah juga. Di situlah yang dikatakan inqalaba ala wajhi, berjalan tersembam. Situ azab. Diusir juga supaya pergi ke mahsyar. Mahsyar ni tempat usiran lah. Al-hasyar usiran untuk pergi ke mahsyar. Sana satu tempat lain lagi, dalam keadaan jalan tak bercahaya, melangkah jatuh, azab. So ini semua Allah lah yang akan ajar orang ni, Allah lah yang akan buat juga. Ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah fa atahum Allah min haitsu lam yahtasibu. Kamu tak sangka mereka akan keluar, dan mereka pun tak sangka mereka akan dikeluarkan kerana tembok-tembok mereka tinggi, dan mereka menyangka Allah pun tak boleh tembus. Mereka menyangka mereka boleh menghalang Allah. Jadi yang awal-awal huwallazi akhrajal ladzina kafaru, dialah yang mengeluarkan, sebagai nak menghilangkan keraguan yang kamu kata gitu kan. No. Sebab apa? Sangkaan orang beriman, ma dhanantum ayakhruju, kamu sangka mereka takkan keluar. Sebab apa orang beriman ketika itu menyangka orang Yahudi takkan kalah? Sebab ada yang pertamanya, tengoklah dia punya kampung dia, cara binaan dia pada tempat dia tu dikelilingi oleh tembok, pokok kurma pun rapat-rapat. Satu. Kemudian dia punya persenjataan dia pun hebat. Kemudian ekonomi dia menguasai. Dan seterusnya, orang-orang beriman juga mengetahui bahawa sokongan daripada orang-orang munafik, orang-orang Arab sekeliling itu pun kata, nanti disebut, kalau kamu diusir, kami bersama dengan kamu. Kalau kamu diperangi, kami akan mempertahankan kamu. Orang-orang Arab yang lain tu ada cakap-cakapnya begitu, dan orang beriman tahu, kata Yahudi ni sokongan dia kuat. Hak yang luaran ni pun kata dah nyatakan ikrar, kalau kamu diusir, kami akan pertahankan kamu. Kalau kamu diperangi, kami akan pertahankan, perang sama dengan kamu. Jadi akhirnya orang beriman kata apa? Ma dhanantum ayakhruju, kamu sangka apa? Mereka tak akan keluar kan? Dan orang Yahudi pula menyangka mereka tak akan dikalahkan kerana tembok-tembok tinggi boleh menghalang, sampai Allah pun dia boleh halang. Orang Yahudi pun sangka begitu juga. Kami takkan kalah, kami kuat, kami takkan kalah. Dia pun sangka macam tu juga. Sementara orang beriman pula, dia orang takkan kalah, tak boleh, dia orang mesti menang, yang mereka kuat. So bila begitu, fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu, Allah datang kepada mereka dengan cara yang mereka tak sangka. Allah datang, Allah kalahkan jugalah, maksudnya dengan cara yang mereka min haitsu lam yahtasibu, dengan cara yang mereka tak sangka. Apa dia? Wa qadhafa fi qulubihimur ru'b, Allah campakkan gerun di dalam hati mereka. Tu dia tentera Allah. Allah campakkan gerun di dalam hati mereka. Ini pun tentera Allah. Tentera Allah, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, tidak diketahui tentera Allah melainkan dia saja. Boleh jadi ribut, boleh jadi perasaan itu, boleh jadi macam-macam. Malaikat pun sudah pastilah antara tentera Allah, macam-macam. So antaranya di sini Allah campakkan, oleh kerana dia rasa kuat dengan hak yang perasaan di hati, itulah yang Allah mula-mula kalahkan. Allah campakkan gerun. Gerun ni apa? Gerun rasa tak yakin ke diri, tak yakin, hilang keyakinan, jadi penakut. Dan Nabi pun sebut betapa orang Islam zaman Nabi ini perang menang. Nabi sebut nusirtu bir-ru'b masirata syahr. Aku ini ditolong oleh Allah dengan perasaan gerun yang dicampak di dalam hati musuh. Sebulan lagi aku nak sampai. Wah, ni orang Islam. Aku yang ni orang Islam ditolong oleh Allah dengan perasaan gerun yang dicampak di dalam hati musuh. Sebulan lagi orang Islam nak sampai. Seperti di dalam peperangan Tabuk, sebulan lagi nak sampai, orang sana tak ada tidur, tak ada makan.
Belum perang lagi, sebulan tak boleh tidur, tak lalu makan. Perang tu kan memang hati yang kata sampai-sampai tu kalah begitu je. Dalam perang Khandaq Allah hantar angin gitu je. Dalam perang Ahzab, dalam peperangan Bani Nadir ni yang dikatakan kuat, kami kuat, kami kuat, kami kuat, tiba-tiba je perasaan tu hilang. Sebab kita ni dia adalah perasaan kita. Orang kata kan tua dah tapi hati tu muda. Dia jadi muda lagi. Dia tak larat, dia tak mampu, tapi dia aku boleh. Boleh. Itu perasaan tu penting. Sementara kalau muda lagi, aku tak boleh, tak mampu, aku tak. Itu yang tu. Macam saya lebih banyak mengajar bahasa Arab. Alhamdulillah lah, untuk setakat ni kan banyak sekolah-sekolah yang saya pergi hidup bahasa Arab. Orang tanya ajar apa, saya ajar apa. Jenuh dah cikgu-cikgu mengajar, bertambah dah buku. Saya tak ajar apa, saya bagi hati, bagi perasaan, motivasi sikit lah. Dan yang kita ni kan takut, kalau belajar bahasa Arab takut salah. Pastikan 100 kali salah. Kalau dengan saya nak 100 kali salah. 10 kali salah, tak salah dah lah. Tapi nak hadap tu takut. So saya sengaja kata, pastikan 100 kali salah. Lepas tu orang kita belajar bergantung sangat ke buku. Buku pen sila letak luar daripada dewan. Awak yang tak boleh bahasa Arab kan, daripada kecil belajar bahasa Arab sampai dah menengah, sampai dah start tak boleh bahasa Arab, bergantung ke pen dan buku tu. Sekarang ni bergantung telinga dengan lidah awak je. So telinga dengan lidah itulah asas nak belajar bahasa. Ada dah tapi nanti salah. Salah, pastikan salah. Ngang, tak salah dah, lepas tu enjoy. Itulah bendanya. Tu kata saya bukan ajar apa, perasaan. Perkataan Arab dah banyak dalam bahasa Melayu kita. Baki kita nak petik, bila petik tu kan bergegas segala anggota ni, di situ dia akan melekat sekejap. Lepas pada tu nak kau hidup satu sekolah cakap Arab. Itulah dia. So kalau dalam bahasa Arab lah, kita ni hidup kerana hati kita. Kita rasa boleh lagi. Orang Islam berkeyakinan sebab Allah ada di situ. Tiba-tiba kalau tak ada perasaan tu, memang habis. Muda ke, kuat ke, kaya ke, apa tu pun tak ada perasaan, putus asa dia panggil. Itulah yang Allah campakkan di dalam hati mereka, sehingga yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minina fa'tabiru ya ulil absar. Mereka meruntuhkan rumah mereka dengan tangan mereka dan tangan orang beriman. Dia nak keluar tu, sambil-sambil nak keluar dia runtuhkan rumah dia. Patutnya apa tahu? Jangan runtuh rumah tu lagi. Mana tahu nanti boleh balik semula. Kalau kamu bincang-bincang kan, kamu minta maaf ke apa ke, kamu boleh balik semula. Ni kan tempat kamu. Tetapi dia tak ada keyakinan. Dia pun tahu dia ni jahat, dia ni. Tak ada keyakinan. Dia runtuhkan rumah dia. Fa'tabiru ya ulil absar. Allah kata, ambil pengajaran wahai orang-orang yang ada mata, yang ni orang-orang yang ada hati. Basarun maknanya penglihatan dengan hati sekali. So ambillah pengajaran, hei orang-orang yang ada pemikiran, orang yang ada mata dan mata hati sekali. Sila lihat pada apa? Pada kamu kata tak boleh kan, mazanantum ayakhruju, kamu ingat mereka takkan keluar. Ambil pengajaran. Allah ada, tidak ada yang mustahil. Kalau kamu kata kita tak mampu, kita tak boleh, kita bercakap menyatakan Tuhan gitu. Ambil pengajaran. Kuat memang. Kita pun rasa macam-macam kan. Adalah secara zahir kita nampak, atau propaganda dia macam mana kan. Okey. Tapi kita ada Allah. Allah bantu kita. Fa'tabiru ya ulil absar. Ambil pengajaran. Tidak ada yang mustahil maksudnya. Itu yang kata. Tidak ada yang mustahil. Kalau Allah nak bantu, tidak ada yang mustahil. Walaula an kataballahu alaihimul jalaa la'adzabahum fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun nar. Kalaulah Allah tak tetapkan ke atas mereka hukumannya diusir, nescaya mereka akan kena hukuman lain di dunia ini. Kalaulah tidak kena hukumannya, ditetapkan hukuman diusir daripada Madinah, mereka oleh kerana kesalahan itu kena hukum juga di dunia ini. Kesalahan hukuman apa tak tahu. So sebagai nak beritahu apa? Sebagai nak beritahu kepada orang-orang Yahudi, mujur awak kena usir. Ringan. Kalau kena azab lain, dah salah tetap salah ni. Awak tikam daripada belakang ni. Ni tak boleh dimaafkan ni. Salah ni. So hukumannya apa? Diusir, mujur. Sebab yang namanya Yahudi ni, Yahudi pernah disumpah jadi buruk, jadi babi. Lagi teruk.
Lagi teruk Allah sebut wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abadat taghut. Allah sumpah mereka jadi buruk, jadi babi dan penyembah taghut. Lagi teruk. So ni hanya sekadar diusir, dialah sedihlah tinggal kampung halaman. Sedihlah. Moga-moga dengan kesedihan itu ambil pengajaran. Lain kali jangan khianat. Dah orang bagi peluang kan, duduk baik-baik. Duduk baik-baik. Kalau tak kena azab yang lain di dunia ini, dan bagi mereka di akhirat azab api neraka. Sebagai nak beritahu, Allah tahu degil ni nanti ada akhirat kena juga lagi. Tak insaf maksudnya. Dah diusir, nanti buat perangai lagi, dirancang lagi sampai sekarang ni lah. Berjayalah seketika dia masuk balik dengan cara dia gitu. Adalah negara di Israel tu, okey, no problem. Walahum fil akhirati azabun nar. Di akhirat nanti berbagi mereka azab api neraka. Kalau mereka tak insaf, telah dihukum oleh Allah begini. Hukuman-hukuman tu untuk mereka insaf lah. Tapi kalau tak insaf, nanti di akhirat azab api neraka. Dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulahu wa man yushaqillaha fa innallaha syadidul iqab. Yang demikian itu, yakni diusir kerana mereka menentang Allah dan Rasulnya, dan barang siapa yang menentang Allah, sesungguhnya Allah bersangatan hukuman. Yang demikian itu kerana mereka menentang Allah dan Rasulnya. Sebagai nak beritahu, jangan kesian. Kita jangan kesian, mereka mujur baru. Kita pula jangan kesian. Kenapa tu dihukum gitu tu, kesiannya. Hei, tengoklah tu, mereka menentang Allah dan Rasulnya, tikam daripada belakang lagi, khianat maksudnya. Mereka memang akan buat muka sedih, tapi jangan kesian. Dzalika bi annahum syaqullah. Yang demikian itu kerana mereka menentang Allah dan Rasul. Jadi hukuman ni kan, kita jangan tengok pada hukuman tu, tapi tengok kenapa. Macam adalah kan hukuman kadang-kadang orang belasah teruk, orang belasah. Pasal apa ni? Kenapa belasah dia? Weh, dia masuk rumah, tetak tuan rumah dia, rompak apa semua, dapat tangkap jago tu. Sebelum orang serah ke balai tu kan, memang berbuih dulu. Jangan tengok saya kenapa ni? Jangan. Dia masuk rumah orang, dia tetak tuan rumah, nak keluar orang dapat tangkap. Ataupun kalau dalam Islam kan mencuri, potong tangan. Allah kesiannya, potong tangan. Yalah, dia mencuri, merampak lagi. Ni hukumnya sebab, ni hukumnya rejam saya. Kenapa ni? Dah kahwin dah, bawa bini orang, bawa anak orang, zina lagi. Jadi kan kalau dah sabit tu nasib lah. So kita tengok kesiannya. Dah kahwin, dia bawa bini orang, bawa anak orang. Ada cukup bukti, memang kena. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idnillahi wal yukhziyal fasiqin. Apa-apa yang kamu potong daripada pokok kurma atau kamu biarkan berdiri di perdunya, itu semua dengan izin Allah dan untuk menghina orang-orang yang fasik. Apa-apa yang kamu potong daripada pokok kurma atau kamu biarkan lagi berdiri, itu semua dengan izin Allah. Ini cerita apabila Nabi Muhammad dan para sahabatnya nak masuk kampung Yahudi Bani Nadir, tak boleh sebab tembok tinggi dan pokok kurma banyak gitu, rapat-rapat. Bila tak boleh begitu, tak nak masuk, jadi nak serang macam mana ni, nak usir ni. Apabila begitu, Allah perintahkan supaya tebang sebahagian pokok kurma dan bakar. Tebang dan bakar. Tak masuk ni. Bila begitu, dia punya tembok bila dah bocor begitu, dah nak boleh masuk ni, Yahudi bila tengok Nabi Muhammad SAW tebang pokok kurma dan bakar sebahagiannya, Yahudi pun kata, ya Muhammad, tidakkah kamu pesan sangat kepada tentera kamu? Kamu pesan sangat kepada tentera kamu sebelum ni, dalam perang jangan tebang pokok, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh perempuan, jangan bunuh kanak-kanak, jangan apa-apakan rumah ibadat dan pokok sekali, dan apa-apalah yang tak terlibat dengan perang, siapa-siapa dan apa-apa
Yang tak terlibat dengan perang, siapa-siapa dan apa-apa, jangan apa-apakan. Tidakkah kamu pesan begitu, wahai Muhammad? Jangan tebang pokok. Memang Nabi kita Muhammad SAW ada pesan begitu. Memang pun akhlak perang, kita kata. Islam ni dalam perang pun dia ada akhlak lagi. So orang-orang yang tak terlibat dalam perang, orang tua, kanak-kanak, orang perempuan, atau apa-apa seperti rumah ibadat, pokok ke binatang, itu jangan apa-apakan. Tak terlibat perang, jangan. Betul, tetapi ini cerita dia lain. Ini cerita dia lain. Pokok tu dah terlibat. Hukum berubah dah lah. Itu yang akhirnya Nabi kata tebang pokok dan bakar. Fabi idnillah, ini dengan izin Allah. Ini dengan izin Allah. Cuma seketika lah kita kata Yahudi dia pandai, boleh dia pusing balik. Inilah Yahudi. Kalau kita tak pandai, kita tak biasa maklumat apa kan, kena putar ke dia baca balik ayat ke, dia guna kata-kata ke apa ke kan. Hati-hati. Kena ke dia cepat je dia baca ayat. Hati-hati. Ni dia boleh pusing balik. Wah Muhammad, kamu pesan kan, kamu selalu cakap kan jangan tebang pokok. Betul. Tengok pandai dia ada maklumat, tapi kena untuk dia pandai lah kata kamu pesan. Dia khianat apa sebelum ni dia tak kira, dia pandai. Tapi ini dengan izin Allah. Dan dalam fiqh ini biasa. Kita pun tahu dalam keadaan biasa sembahyang macam mana. Sembahyang dalam keadaan biasa ada waktu-waktunya, ada rakaatnya. Tapi dalam mukim. Tapi ketika safar, ketika musafir, waktu-waktu tu boleh dicampur sekali, rakaat-rakaat tu boleh dipendekkan. Ini dalam keadaan biasa sembahyang berdiri, sakit duduklah. Dalam keadaan biasa marilah solat di masjid berjamaah, tapi sakit solatlah di rumah. So benda-benda begitu. Akhlak pun dalam keadaan biasa, jalan jangan sombong. Wala tamshi fil ardi marha. Wala tamshi fil ardi marha. Allah sebut wala tamshi fil ardi marha, jangan kamu jalan sombong. Ya betul, tetapi dalam waktu-waktu kena sombong. Seperti di dalam peperangan Badar kena sombong. Dalam peperangan Badar dulu punya style perang, sebelum perang ramai-ramai dia seorang-seorang dulu. Sebelum perang ramai-ramai itu dia seorang-seorang. Masa seorang-seorang tu sebelah sana masuk, sebelah sini orang Islam dah masuk, dia masuk juga. Dia melangkah tu dengan bangga, dengan megah, dengan kuda-kuda masuk. Lalu Nabi kata apa? Hari ni Allah suka jalan macam ni. Hari ni Allah suka jalan macam ni. Nak kena tunjuk kekuatan tu masuk lembek-lembek gitu, lemah lah. Bendera pun kena pegang tu. Apa daripada bendera? Wah, itu semangat. Jalan lembek-lembek gitu, mana semangat? Lagi sedap orang sana langkah dengan bangga, dengan takabur, dengan hari ni Allah suka, Nabi kata. Habis ayat tadi kata wala tamshi fil ardi marha, jangan kamu jalan dalam keadaan sombong. Itu dalam keadaan biasa sama-sama kita kan, jangan sombong. Juga mengumpat. Dalam keadaan biasa jangan mengumpat. Itu ibarat makan daging saudara kita yang dah mati. Wala ya'tab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Jangan kamu saling mengumpat. Itu ibarat kamu suka ke makan daging atau mayat saudara kamu yang dah mati. Kamu tak suka kan dimakan juga. Itu ibarat. Tetapi Imam Nawawi rahimahullah menyebut ada ketika wajib mengumpat. Ni wajib macam mana ni? Keadaan lain dah lah. Maksudnya ada orang tu dia jahat, suka tipu orang dan apa kan. Kita dah kena tipu, kita dah buat lambat-lambat beritahu ke orang lain. Imam Nawawi kata wajib mengumpat. Beritahu ke orang lain, dia ni penipu. Kalau dia mari jangan percaya. Kita dah kena ada masjid, kita kena ada surau kita. Di tengah ada di tempat masjid sebelah, surau sebelah. Telefon cepat, jangan buat lambat-lambat lah. Jangan nak mesyuarat ke apa dulu. Kita dah kena ni. Minggu depan baru kita beritahu. Cuba beritahu, tengok kena hemput dengan orang sebelah dah. Pasal apa lambat beritahu? Dah, kita dah kena. Kami bagi, kami percaya, kami kan dah kena. So benda-benda macam ni kita kena tahulah muamalah. Dalam keadaan biasa memang seperti pokok itu, orang tua dan rumah ibadat jangan apa-apakan.
Tapi tiba-tiba rumah ibadat tu lah store dia. Macam mana rumah ibadat terpaksa? Perempuan tu lah tentera. Macam mana? Orang tua gagah lagi mari, tentera juga. Nak buat macam mana? Pokok itu rupanya jadi dinding, jadi tembok untuk nak buat macam mana? Terpaksa. So dengan izin Allah dan untuk menghina orang-orang fasik. Ma qata'tum wa ma afa Allah ala rasulih minhum fama awjaftum alayhi min khaylin wala rikabin walakin Allah yusallitu rusulahu ala man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Apa-apa yang Allah beri kepada rasulnya daripada kuda dan yang lainnya itu, tunggangan itu, Allah nak menangkan rasulnya ke atas siapa yang ia kehendaki. Dan Allah di atas setiap sesuatu maha berkuasa. Ini apa cerita? Ini cerita harta rampasan. Orang Yahudi bila dia tinggal kampung itu, maka dia kaya, maka banyaklah hartanya. Maka Allah sebut apa-apa yang ditinggalkan oleh orang-orang Yahudi itu, daripada kuda ke rumah ke apa-apalah, itu memang Allah nak memenangkan rasulnya ke atas siapa yang ia kehendaki, dan Allah maha berkuasa di atas setiap sesuatu. Cuma nak buat macam mana ni? Harta banyak ni, harta banyak. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil kay la yakuna dulatan bainal aghniya minkum. Apa-apa yang Allah beri kepada rasulnya, itu harta itu pertama-tama kena bagi kepada Allah, yakni kena ikhlas, dan kena bagi kepada Rasul dan orang-orang yang hampir, dan anak yatim, dan orang-orang miskin, dan orang-orang dalam perjalanan. 6 golongan ni lebih kurang orang-orang susah lah maksudnya. Kena berbagilah maksudnya dengan ikhlas. Kena berbagi dengan falillah, kepada Allah maksudnya kena ikhlas, kena bagi betul-betul kepada tadi pertama Rasul, orang-orang yang hampir, anak yatim, orang miskin, dan orang-orang dalam perjalanan. Dan Allah pesan lagi tentang harta itu, kaila yakuna dulatan bainal aghniya minkum, agar harta itu tidak berlegar dari kalangan yang kaya-kaya kamu saja. Allah pesan agar harta itu tidak berlegar pada yang kaya-kaya kamu saja. Seketika kalau buang perkataan kaya tu boleh dah faham. Jadi macam ni lah ayatnya, agar harta itu tidak berlegar dari kalangan kamu saja. Boleh? Faham dah? Tetapi Allah sebut bainal aghniya minkum, tidak berlegar dari kalangan yang kaya-kaya kamu saja. Ulama sebut sebab kerana nak beritahu orang-orang yang dah biasa dengan duit ni, nanti kalau dia nak pusing, orang yang miskin-miskin ni tak tahu apa. Sebab itu Allah pesan kena jujur, agar harta itu tidak berlegar pada yang kaya-kaya, yang pandai main duit, yang biasa. Sebab yalah, kita sikit-sikit kita boleh lah kita katakan, tapi kalau banyak-banyak macam mana? Ni untuk ni, ni untuk ni, ni untuk ni, ni untuk ni, kita tak tahu. Kalau dia tak jujur, di situ yang Allah pesan. Walaupun seketika lah nak jaga duit, nak pegang duit ni memang kena belajar. Memang ada pelajarannya, kena belajar bagai accounting tu lah. Betul, itu dipelajari. Orang yang pandai bab tu, dia jujur, Masya Allah, mulia kerja tu. Tetapi kalau dia tak jujur, dia kena sana sikit, sini sikit, sini sikit, siapa tahu? Kalau sikit-sikit, bolehlah simpan buah bantal. Ni banyak-banyak ni macam mana? Itu tu orang yang pandai saja. Dia jujur, dia pandai, insya-Allah lah. Tetapi kalau dia pandai duit, dia pandai, dia tak jujur, hingga akhirnya ni untuk itu, ini untuk ni, ini untuk ni, sama-sama dia je rupanya. Allah ingatkan, kaila yakuna dulatan bainal aghniya, agar duit itu jangan berlegar dari kalangan yang kaya-kaya kamu saja. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa yang Rasul bawa, ambil, dan apa yang Rasul tegah kamu itu tinggalkan. Takutlah kepada Allah, sesungguhnya Allah bersangatan hukuman. Ini peringatan Allah ingatkan. Lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwanan wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Kepada orang-orang fakir muhajirin yang telah dikeluarkan daripada rumah mereka dan dirampas harta mereka,
kerana mereka mengharapkan kelebihan Allah dan Rasul dan keredaannya. Mereka menolong Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang jujur. Nak beritahu apa ni? Oh, terutamanya muhajirin kena bagi. Ini time berbagi ni pada Allah, Rasul, miskin. Miskin tu detailnya lagi apa? Lil fuqara, bagi mereka-mereka yang fakir. Nama pun fakir. Al-faqru la syai'. Orang fakir ni dia tak ada langsung, tu fakir. Miskin ada tapi tak cukup. Dua-dua tu wajib dapat. Dua-dua tu memang layak dapat lah. Tetapi ni langsung tak ada apa-apa. Seperti orang-orang yang muhajir, yang hijrah daripada Mekah ke Madinah tu kan tak ada apa-apa langsung. Mereka ini pula orang baik. Orang baik, yakni menolong Allah dan Rasulnya, mengharapkan keredaan Allah. Orang baik. Orang baik lagi nak kena jaga. Orang baik lagi Allah sebut detail, lil fuqara, lagi kena jaga. Bukan kata dia ni baik, tak bagi pun tak apa, tak bagi jemput pun tak apa, akhirnya kawan tu lari dia, rosak dia kerana kita tak bagi. So Allah suruh ni orang-orang baik ni orang yang berjasa ni, lil fuqara, juga kepada orang-orang fakir bagi. Lagi والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. Dan juga kena bagi kepada mereka yang telah menyediakan tempat, yakni orang Madinah yang miskin, kena bagi juga. Orang-orang Madinah yang menyediakan tempat dan mereka menerima iman dan mereka suka. Ini sifat baik orang Madinah. Suka orang lain datang tempat dia. Dan mereka terima itu dengan tidak ada kepentingan. Wala yajiduna fi sudurihim hajah. Tidak ada kepentingan. Betul-betul suka orang mari tempat dia. Dan mereka memberi, melebihkan orang lain walaupun mereka sebenarnya susah. Allahu Akbar. Orang Madinah, ini dah kata nisbah kata kena bagi kan? Ya, kena bagi. Ni orang kalau Madinah susah, ni duit banyak ni, berbagi kita kata. Tetapi sifat kalau muhajirin hijrah, sifat orang Madinah menyediakan tempat. Suka orang mari tempat dia. Ini orang Madinah daripada dulu sampai sekarang, walaupun muka orang Arab pun lebih kurang, tetapi hati orang Madinah tersendiri. Allah nak menangkan Islam yang akhirnya adalah hati-hati yang seperti hati-hati orang Madinah, menerima orang lain mari tempat dia dengan tanpa ada kepentingan, melebihkan orang lain walaupun dia berhajat. Dan kita dengar cerita orang Madinah dululah, kalau dulu, Masya Allah, mari ni kita ada rumah ni, dia ada rumah lebih, sila siapa pandai berniaga nak ambil modal. Dan kita dengar dalam sirah juga bahawa orang Madinah menawarkan isteri-isteri dia. Dia betulan ada ramai isteri. Tengok siapa dia bujang atau tak ada isteri. Ni tengok isteri dia ramai ni. Mana hak berkenan sebut. Tunjuk, nanti dia ceraikan sampai masa nikah. Sampai macam tu. Menawarkan isteri. Walaupun benda tu tak berlaku, tapi orang kata nak buat manis mulut kan. Kita buat manis mulut juga. Sila. Ya. Marilah. Setakat tu je lah. Ahlan wa sahlan, kamu ziarah keluarga kamu datang disenangi. Selamat datang, atau bahasa Melayu kita ada hampir dengan ahlan wa sahlan, yang ni buat macam rumah sendiri, jangan malu-malu, jangan makan. Orang Melayu pun tak kalah juga. Tetapi orang Arab, dia punya manis mulut tu, tengok ni, isteri. Kita kalau tahu anak boleh gagah lagi ni, ada anak ni, bujang lagi ni. Ada tapi ni isteri. Umum begitu, bukan kata ni isteri dia ramai ni. Yang tua aja, siapa nak boleh, yang muda jangan. Tak ada. Umum gitu. Bukan kata yang tua. Orang Madinah dululah, dan sekarang ini pun kalau kawan-kawan yang kalau biasa pergi sambil-sambil tu berjalan-jalan, boleh bahasa Arab sikit, Allahu Akbar. Tak boleh bahasa Arab pun kalau kita duduk kan, nanti dia belajar makan, kita buat ramah sikit. Tengok nanti dia punya ikram, memuliakan tetamu. Kalau boleh cakap Arab lagi, jaga dia, bawa ke rumah. Seorang kita dia jamu seekor kambing. Orang Madinah itulah dia sifat. Sekali lagi, muka sama je macam orang Arab lain. Hati-hati orang Madinah tersendiri. Mereka suka kepada orang yang datang tempat dia. Mereka memberi walaupun mereka sebenarnya berhajat.
Dan Allah sebut, wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang menjaga perasaan bakhil pada dirinya, mereka itulah orang-orang yang berjaya. Siapa yang menjaga perasaan bakhil dirinya, maksudnya orang Madinah pun dia ada perasaan tu. Dia ada. Bila orang luar mari tempat dia, seperti orang Madinah, orang Mekah mari, adalah kalau kita kata mari dah ni nak perhabis ni semua perhabis beras aku ni. Ni semua perhabis beras ni. Habis susah nak jamu ni, banyak benda, banyak. Yalah, dia manusia, dia ada perasaan tu. Orang mari jamu, banyaklah modalnya. Dia ada perasaan tu, tetapi wa may yuqa shuhha nafsihi, siapa yang menjaga, dipelihara perasaan dia tu, dijaga perasaan bakhil. Maksudnya ada perasaan, tapi inilah kata iman mengatasi segala-galanya. Ni orang baik, ni saudara kita, ini seagama dengan kita, ini dia ada tu. Sama-sama kita, ni orang Islam, kena lebihkan, mengatasi. Walaupun tadi ada, dia terpaksa berkorban. Faulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang percaya. Mereka itulah orang-orang yang percaya. Kepada orang Madinah pun kena bagi juga. Dah masuk ke waktu. Setakat itu saja apa yang baik pada Allah, apa yang pada diri saya sendiri. Sallallahu alaihi wa sallam. Allah marhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layl wa atrafna waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Masyaallah.